Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga waktunya kami bawakan platform perbincangan mengenai diskusi perkembangan semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Minggu ini saya memilih untuk membawa dua topik. Yang pertamanya kita melihat kepada pasca tumpuan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA yang ke-77 yang baru saja selesai baru-baru ini, dan yang keduanya nak juga kita melihat kepada sambutan Hari Kebangsaan bagi Republik Rakyat Cina yang ke-73. Selain pada kita melihat kepada sambutan Hari Kebangsaan itu, kita juga ingin melihat bagaimana prestasi pembangunan di China secara khususnya selepas 7 dekad, dan selain pada kita melihat kepada pembangunan infrastruktur, perlu juga kita melihat kepada pembangunan bersifat sosial masyarakat dan juga pembangunan lestari secara keseluruhannya. Jadi untuk malam ini saya ingin bersama, yang pertamanya sudah tentu sentiasa bersama dengan Agenda Awani Asia adalah Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG, dan seorang lagi adalah Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Azharul Muhammad Noor. Prof Madya adalah pengerusi Green Campus Initiative yang juga pensyarah kanan Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM. Zhang Hong, kau boleh saya mulakan dulu dengan Prof Madya ya. Prof, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini mungkin sedikit respon Prof melihat kepada ucapan yang dibacakan kenyataannya oleh Perdana Menteri sendiri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di pentas UNGA ke-77, yang mana Malaysia komited untuk terus mencapai pembangunan mapan. Mungkin pada waktu ini kalau kita bercakap tentang pembangunan mapan, kita ada nyatakan tentang agenda pembangunan mapan 2030. Kita ada lebih kurang dalam 7 ataupun 8 tahun lagi menjelang pada tahun 2030, tapi daripada sudut pembangunan mapan dan juga pembangunan lestari ini, di mana sebenarnya kedudukan kita, Prof? Okey, baiklah. Terima kasih Surawani menjemput saya. Kiranya kita nak lihat ataupun kita nak ulas semula kenyataan PM di UNGA baru-baru ini. Sebenarnya Malaysia sudah termasuk di kalangan negara yang memberi komitmen sejak daripada 2015 lagi. Kita bukan baru memula baru-baru ini. Ketika United Nations Climate Change Conference, kita sudah pun menyatakan komitmen kita untuk carbon emission pada 2030. Betul, memang kita hanya tinggal 8 tahun saja. Jadi di manakah situasi kita? Di manakah kalau kata kita nak tengok report card kita, so di manakah kedudukan kita? Secara tidak langsung kita kalau melihat daripada inisiatif-inisiatif kerajaan, memang sudah ada pelbagai program sudah dianjurkan oleh kerajaan dan juga menunjukkan komitmen kerajaan terhadap pembangunan papan. Namun kita boleh bertanyakan sejauh manakah keberkesanan serta komitmen yang telah diberikan kerajaan bagi mencapai hasrat serta matlamat ini. Kalau dilihat dari segi ranking Global Innovation Index, Malaysia sekarang berada di kedudukan ranking ke-8 atau ketiga dalam keseluruhan. Okey, dan negara kedua paling inovatif selepas China sebenarnya. Kita juga inovasi teknologi adalah antara yang boleh dibanggakan. Dan ini juga adalah salah satu indeks yang sangat penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan kepesatan ekonomi, efisiensi dan juga sektor pembuatan di samping dapat meningkatkan taraf hidup sebuah negara dan juga ekonomi rakyat sebuah negara. Walaupun kita harus akui masih terdapat ada juga kekurangan, kelemahan yang kita boleh perbaiki, iaitu seperti pencemaran, korupsi, dan juga berkaitan dengan etik yang bagi menjalankan perniagaan. Tapi saya akan ulas maybe untuk next soalan. Cumanya apa yang saya boleh simpulkan adalah Malaysia berada di kedudukan yang terbaik sebenarnya untuk mencapai hasrat 2030. Cumanya ada pelbagai lagi inisiatif ataupun insentif yang boleh diperhalusi oleh kerajaan bagi kita kata menyuntik lagi banyak kita kata insentif bagi membuat key player di dalam industri lebih tertarik untuk terlibat sama.
Tadi Prof ada nyatakan kalau berdasarkan kedudukan ataupun ranking kita ni taklah begitu teruk tapi berada dalam kedudukan yang cukup baik sebenarnya. Tapi mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini selain pada saya nak bertanyakan tentang apa peranan yang boleh dimainkan oleh Malaysia dalam memenuhi matlamat pembangunan SDG di peringkat Malaysia, kebangsaan di Malaysia ataupun di peringkat serantau ini, mungkin boleh dikongsikan apa sebenarnya cabaran-cabaran yang perlu diambil kira dalam mana untuk memenuhi pembangunan lestari di Malaysia ini, Prof? Okey, sebenarnya bila kita kata nak meningkatkan kelestarian, dia akan secara tidak langsung kita harus meningkatkan sektor pembuatan dan juga sektor ekonomi. Okey, tetapi banyak kajian sektor ekonomi sekiranya dipertingkatkan akan menghasilkan banyak pencemaran. Jadi kita agak macam di situ ada pelbagai perdebatan lah. Kita tak boleh nak capai semuanya. Kita nak excel dekat sini tapi ada apa kita kata domino effect yang kita akan kena tanggung, iaitu ada pencemaran akan berlaku, pelbagai isu yang berkaitan dengan kelestarian akan terjejas. Jadi apakah mekanismenya? Jadi untuk nak menjadi sebuah negara yang kompetitif, salah satu caranya adalah meningkatkan renewable economy ataupun renewable energy. Okay? Renewable energy ni sangat penting, iaitu pada umumnya tanggapan umum mengatakan sekiranya kita menggunakan renewable energy, dia akan mengakibatkan penggunaan kos yang tinggi. Okay? Tetapi secara long termnya, kita akan menjimatkan pelbagai perkara. Banyak faktor kita akan dapat menjimatkan dari segi, because sustainable is about giving back to the next generation. Jadi kita bukan kata short term. Ini adalah berkaitan dengan memang dia mengambil masa yang panjang. Walaupun masa yang panjang ini harus dimulakan dengan pendidikan. Saya rasa pendidikan sangat penting. Kalau sekiranya kita hendak menitik beratkan terhadap entrepreneurship ataupun keusahawanan, kerajaan contoh harus memberikan insentif kepada usahawan yang ingin menyambut hasrat baik ini dengan mengaplikasikan di dalam perniagaan mereka, contohlah. Jadi tapi dalam masa yang sama, universiti for example harus mengambil juga pendekatan yang sama, iaitu memberi banyak pendidikan berkaitan dengan kelestarian alam sekitar dan juga bagaimana untuk memupuk gaya hidup. So saya selalu tekankan bahawa sustainable sebenarnya harus dijadikan gaya hidup. Seperti di UPM, terkenal sebagai Universiti Pertanian, core kami adalah memang sustainable, kelestarian. Oleh itu kami mengambil serius perkara ini dan mewujudkan blueprint kampus hijau untuk memastikan kami walk the talk lah sebagai Universiti Pertanian dan sebagai mempunyai universiti yang punya ekosistem yang sangat hijau, yang saya rasa saya boleh katakan tertinggilah di Malaysia. Kampus dan kami juga adalah kampus hijau yang pertama, ranking pertama di Malaysia juga. Jadi aspirasi ini diturunkan daripada atas hingga ke bawah, sehingga ke students dan sehingga kepada seluruh ekosistem. Jadi itulah secara ringkas. Okey, Zhang Hong, mungkin boleh juga dikongsikan pada waktu ini sebelum saya nak bertanyakan tentang di mana kedudukan dan juga pencapaian bagi pembangunan maupun pembangunan lestari di China. Kita tahu 1 Oktober setiap tahun dijadikan ataupun dipilih sebagai hari sambutan Hari Kebangsaan bagi Republik Rakyat China RRC. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan tahun ini tahun yang ke-73 ya, Zhang Hong. Mungkin melihat selepas lebih pada 7 dekad ini, kalau nak bercakap tentang pembangunan ini, di mana sebenarnya prestasi? Sebab kalau kita bercakap tentang pembangunan, bukan sahaja pembangunan infrastruktur, tetapi pembangunan yang lebih menyeluruh, pembangunan sosial dan juga pembangunan lestari atau mampan yang seperti mana yang kita bualkan ataupun kita diskusi pada waktu ini. Zhang Hong. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau China biasanya mengadakan sambutan besar-besar untuk Hari Kebangsaan setiap sedekah, iaitu kalau macam ulang tahun 70 atau 60 kita sudah ada majlis sambutan yang cukup besar-besaran, tapi tahun ini 73 dia ada sambutan yang besar-besaran. Jadi kalau sambutan sebenarnya merupakan
bermula hari 1 hari bulan ini hingga 7 hari bulan. Ini menjadikan 1 minggu emas atau cuti panjang bagi semua rakyat. Kita memberi peluang kepada rakyat menikmati kehidupan yang cukup bahagia pada masa ini. Saya rasa ini merupakan sambutan atau peringatan yang paling bagus kepada kita, kejayaan kita untuk mewujudkan kemerdekaan pada 73 tahun yang lalu. Kita boleh lihat kalau katakan Lestari yang dalam 73 tahun ini, saya rasa justru apa yang paling penting ialah menjamin begitu ramai penduduk di sini, iaitu 1.4 bilion orang menikmati kehidupan yang cukup bahagia. Kita boleh berbanding dengan 73 tahun yang lalu. Pada masa itu ketika Republik Rakyat China baru ditubuhkan, kita ada lebih kurang 500 juta penduduk. Tapi semuanya menghadapi kesengsaraan. 80% mereka adalah buta huruf. Dan sebelum ini dalam sejarah 100 tahun, kita selalu mengalami peperangan. Kami dijajahi oleh berbagai negara barat dan kita menghadapi pencerobohan dari Jepun, dan selepas itu ada perang saudara lagi antara Kuomintang dengan Parti Komunis Cina. Boleh dikatakan keadaan ketika orang Cina menyambut itu kemerdekaan atau penubuhan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, tidak ada orang berani membayangkan kita akan menikmati kehidupan macam ini pada hari ini. Oleh itu saya rasa inilah kehidupan yang sejahtera bagi setiap rakyat Cina buat masa ini. Ini justru merupakan pencapaian yang paling cemerlang saya rasa. Dan kita tahu kalau sebelum penubuhan Republik Rakyat Cina, kita sudah seperti apa yang sudah perjuangan yang diadakan di Malaysia. Saya tahu kalau Malaysia baru menyambut juga Hari Kebangsaan. Dan kebetulan dengan baru ini saya ada peluang menonton filem Makilau. Sudah memahami perjuangan orang Malaysia untuk mewujudkan kemerdekaan. Dan saya kalau satu ayat dari Tok Gajah memberi kesan yang cukup mendalam kepada saya, iaitu kalau kita kalah jika kita berpecah, kita kuat jika kita bersatu. Saya rasa ini memang kalau penonton di China mesti akan tersentuh oleh perkataan macam ini, kerana kita ada fahaman yang boleh dikatakan sama, begitu mirip. Kerana kalau dalam sejarah China, kita pun mengalami 100 tahun terpecah dan selalu boleh dikatakan mengalami pencerobohan atau penjajahan. Tapi justru akhirnya kita mencari satu jalan yang cukup bersesuaian dengan keadaan di China sendiri, bersesuaian dengan budaya kami, tradisi kami. Oleh itu barulah seluruh rakyat di sini, berbagai etnik kita bersatu padu, menjadi tempoh besar yang baharu bagi China untuk memelihara negara kami dan menjaminkan kita ada peluang untuk mengadakan pembangunan lestari hingga sekarang. Oleh itu saya rasa memanglah bulan ini kita tengok Malaysia dan China sama, kita sudah menyambut itu Hari Kebangsaan. Memang saya rasa ini sudah memberi peluang kepada kami untuk mengingat kembali sejarah kami dan juga membantu kami faham bagaimana jalan pembangunan kita pada masa depan. Seronok sebenarnya bila Zhang Hong memberi gambaran secara menyeluruh garis masa bagaimana dikaitkan dengan sejarah pembangunan sekitar 1940-an hinggalah sampai sekarang. Mungkin boleh dikongsikan sedikit amalan-amalan ataupun contoh-contoh yang dilakukan oleh pemerintah China berkaitan dengan pembangunan lestari ini. Ya, kalau Menteri Luar Wang Yi juga sudah menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung PBB kali ini. Dan sebenarnya apa yang ditegaskan oleh beliau ada 2 bidang yang paling penting, iaitu satu kedamaian, satu pembangunan. Dan justru pada masa ini sebenarnya kalau kita tahu kedamaian ini merupakan jaminan kepada pembangunan. Dan justru pada masa ini kita tengok dunia ini sebenarnya menghadapi banyak itu konflik geopolitik hingga sebenarnya berbagai negara-negara yang terlibat, khususnya macam di Eropah. Mereka sudah tak ada orang cakap lagi macam pembangunan lestari atau untuk mewujudkan berbagai sasaran yang ditetapkan dulu macam apa kawalan pelepasan karbon. Mereka sudah tak kata lagi. Semua ini konsep ini dulu dipropaganda oleh mereka. Tapi sekarang yang dilaksanakannya justru macam Malaysia, China yang kita di Asia. Dan inilah kita
perlu menegaskan iaitu apa yang boleh menjayakan pembangunan itu justru perlu kita menggalakkan kerjasama, perpaduan, dan jangan ada tentangan lagi. Jangan ada pemburitan lagi. Dan bagi kami yang boleh dikatakan bagi China, boleh mencapai pencapaian pembangunan yang begitu cemerlang dalam 70 tahun ini dan tanpa penjajahan, tanpa peperangan dengan negara-negara lain, kita mewujudkannya dengan kerjasama, dengan menyertai kerjasama multilateral, dengan berakan baik dengan berbagai negara-negara di dunia ini, termasuk di Asia Tenggara. Dan dengan kerjasama ini kita boleh saling melengkapi, mencapai satu kerjasama yang saling menguntungkan. Dan ini sebenarnya juga merupakan kita berbagai negara termasuk Malaysia, termasuk China mencapai pembangunan yang cukup atau di rantau Asia ini kita mewujudkan pembangunan yang besar pada puluhan tahun ini. Doktor, kalau boleh saya tanyakan pada waktu ini, apabila kita cakap tentang pembangunan mampan pembangunan lestari ini, disebutkan juga tentang tahap caknanya masyarakat tentang impak kalau kita tak melihat pada pembangunan mampan ini. Antaranya kita bercakap tentang perubahan iklim di pentas global seperti UNGA, Perdana Menteri juga antara mana menyebut tentang melihat kepada pengalaman Malaysia sendiri berdepan dengan musibah banjir yang besar berlaku pada akhir tahun lepas yang mana melibatkan ataupun menyebabkan kerugian hampir lebih pada 6.1 bilion ringgit pada tahun lepas. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan apa akibatnya jika kita leka ataupun kita tidak memberi fokus yang sepatutnya bercakap tentang pembangunan mampan ni. Apa tindakan segera untuk kita lihat dan kita lakukan untuk mengelak berlakunya lagi kesan-kesan dan juga impak perubahan iklim ni, Doktor? Okey, bagi menjawab soalan ini, seperti biasa saya akan benda ni harus daripada atas, top down. Jadi polisi harus disegerakan berkaitan dengan pemeliharaan alam sekitar dan sebagainya. Sebagai contoh, bagi memastikan kesinambungan bukan hanya insentif ataupun inisiatif daripada pihak kerajaan, tetapi ia harus meliputi aspek kesihatan, aspek pembangunan, aspek ekonomi. Okay, dia SDG ni kita ada banyak jadi harus diperhalusi satu persatu dan beri kepada pakar-pakar untuk mewujudkan polisi-polisi yang khusus kerana kita mendepani cabaran yang tidak kita jangka, sesuatu yang kita tidak jangka. Jadi kita harus ada model resistant model terhadap bagaimana kita hendak mendepani climate crisis yang akan melanda negara dan dia tidak beralamat. Maksud saya tidak beralamat tu dia tak bagi tahu. Okey, kemungkinan tiba-tiba saja walaupun ada forecast mengatakan hujan akan turun dengan lebat, tetapi kita tidak boleh jangka dia akan macam episod yang sebelum ini di mana banjir besar berlaku di sebahagian besar kawasan sentral di Malaysia iaitu Kuala Lumpur dan juga Selangor. Jadi kita harus mempunyai pelan khusus juga bagaimana untuk kita bukan hanya mengelakkan tapi mengharungi dan juga kita ingin mendapatkan pelan pemulihan, supaya selepas kita dilanda banjir besar dan sebagainya ataupun apa-apa sahaja kes-kes yang besar, kita dapat come up dengan something yang solid dan juga sebab pada akhirnya SDG adalah untuk kesejahteraan. Pada akhirnya kita hendak memastikan masyarakat kita sejahtera dan juga kita dapat belajar juga daripada negara-negara maju bagaimana mereka walaupun ada gempa bumi dalam masa beberapa mungkin tak silap saya berapa hari
dia dah ada tim untuk nak rectify, untuk nak perbetulkan keadaan dan juga hidup seperti sedia kala. Jadi pelan-pelan resilience seperti ini harus ada. Dan kalau saya nak relate kepada polisi tadi, kita kena ada energy policy berkenaan dengan renewables. Kita kena ada juga technological innovation (R&D) berkaitan dengan sustainable juga. Financial development dan juga entrepreneurial activities ataupun aktiviti keusahawanan. Sekecil-kecil IKS pun boleh menyumbang terhadap sustainable. Contoh yang paling mudah, penggunaan polystyrene sifar. Ini bukan hanya kepada GLC ataupun syarikat-syarikat besar, tapi boleh juga diambil serta diturut serta oleh pekerja industri-industri kecil dan sederhana, pengusaha-pengusaha restoran dan sebagainya. So jadi ini harus secara holistik. Itu saya rasa yang inilah. Okey, saya ada lebih kurang dalam 2 minit akhir ini, tapi saya bagi peluang untuk Zah Hong dan juga untuk doktor. Saya mulakan dengan Zah Hong dulu. Zah Hong, boleh kongsikan pada waktu ini apa sebenarnya saranan dan juga inisiatif yang diambil oleh China terhadap usaha mewujudkan pembangunan lestari dan juga urus takbir di peringkat global? Zah Hong. Ya, sebenarnya saya amat gembira dengar kalau di Malaysia ada khazanah hutan yang dipelihara dengan baik, dan ini sebenarnya juga khazanah bagi seluruh itu kaum manusia di dunia ini. Dan kalau di China, Presiden Xi juga mengeluarkan satu konsep, iaitu gunung yang hijau dan air yang jernih merupakan gunung emas dan perak. Dan ini sebenarnya sudah memperlihatkan kalau ekologi yang baik ini akan membawa sebenarnya sumbangan cukup besar juga kepada pembangunan ekonomi. Dan kalau untuk pembangunan yang lestari atau pemeliharaan ekologi di dunia ini sebenarnya tidak mungkin diwujudkan oleh 1-2 negara sahaja, kerana ini merupakan satu sistem global. Ketika kita memelihara itu hutan kami, dan kita lihat kalau sekarang Eropah sedang memotong hutan untuk menjadikan kayu untuk nanti dibakar pada musim sejuk nanti. Ini semuanya sudah memperlihatkan untuk menyelesaikan itu pemeliharaan itu ekologi atau menyelesaikan asasnya, iaitu asal usulnya, iaitu perang atau geopolitik antara Ukraine dengan Rusia pada masa ini. Semuanya perlu kerjasama antarabangsa. Semuanya perlu kita jangan ada pertentangan lagi. Kita sebaiknya kalau macam Rusia dan Ukraine semuanya arahkan bagi China. Kita mahu menggalakkan rundingan damai secepat mungkin dilaksanakan supaya nanti rakyat kedua-dua negara diselamatkan dari kesengsaraan dan juga akan membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh global macam pada masa ini, macam krisis makanan, krisis ekonomi, tenaga dan juga macam pemeliharaan kepada ekologi kita. Doktor, yang terakhir sekali dalam lebih kurang 1 minit ini, bagaimana Malaysia boleh menjadi suara terkehadapan dalam bercakap tentang pembangunan lestari di peringkat serantau ini, dan mungkin apa kerjasama strategik yang boleh dilakukan di peringkat antarabangsa ini? Mungkin sama ada Malaysia dan juga China boleh fikirkan jalan-jalan yang tertentu dalam melihat kepada ke arah pembangunan lestari ini, Doktor? Okey, saya melihat manakan saya daripada universiti, saya merasakan kita harus berkolaborasi, penyelidik daripada Malaysia dan juga penyelidik daripada luar, terutama daripada China dan juga daripada Eropah. Kerana kita mempunyai hasil mahsul yang banyak, khazanah yang masih lagi terpelihara, dan kita harus mengalalukan pakar-pakar daripada luar bagi kolaborasi penyelidikan. Dan seterusnya kita boleh juga melihat polisi bukan hanya di Malaysia tapi polisi dari segi serantau, supaya perkara ini dapat dikongsi, ya, terutama kalau kita lihat Malaysia dan Indonesia mempunyai geopolitik ataupun senario yang hampir sama dari segi klimat dan sebagainya. Dan kita juga dan Indonesia juga sebenarnya antara yang mempunyai khazanah hutan yang sangat banyak juga. Jadi pelbagai kolaborasi antara kedua negara boleh dijalankan.
Dan ini juga saya rasa secara overall kita boleh lihat juga yang saya katakan tadi, pendidikan amat penting, di mana kita boleh membuat student exchange untuk mempelajari di antara negara juga. Dan juga kalau saya nak mungkin bagi sedikit pendapat, polisi kerajaan agar memberi lebih banyak insentif kepada industri ataupun entiti yang mengamalkan kelestarian hijau, supaya lebih banyak lagi key player yang akan dapat menyumbang. Bukan kerana insentif, tetapi mungkin itu adalah satu kita kata moral booster kepada masyarakat untuk sama-sama memikul tanggungjawab ini. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Zahrul Muhammad Noor, Prof adalah pengurusi Green Campus Initiative dan juga pensyarakanan Fakulti Reka Bentuk dan Seni Media UPM, dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-duanya panelis pada malam ini berkongsi melihat secara keseluruhannya berkaitan dengan jalan ke hadapan untuk meneroka pembangunan lestari, potensi dan juga kerjasama strategik yang boleh dijalinkan. Saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.